Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Cikgu Hasif Aiking. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran Sains tingkatan 3, Bab 8, Keradioaktifan. Standard kandungan 8.1 iaitu Sejarah Penemuan Keradioaktifan. Standard pembelajaran ada dua standard pembelajaran. Yang pertama, memerihalkan sejarah penemuan keradioaktifan, dan yang kedua, menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan, dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Sejarah penemuan keradioaktifan dimulai dengan Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Wilhelm Conrad Röntgen ini adalah merupakan seorang ahli fizik Jerman yang telah menemukan sinar X secara tidak sengaja. Beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Kejadian itu membolehkan Wilhelm Conrad Röntgen menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 bagi penemuan sinaran elektromagnet yang dipanggil sinar X ataupun sinar Röntgen. Yang kedua adalah Antoine Henry Becquerel. Ini adalah gambar dia. Pada tahun 1896, Antoine Henry Becquerel, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang yang pertama berjaya menemukan keradioaktifan. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan gelap secara tidak sengaja. Pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunannya. Oleh sebab itu, Antoine Henry Becquerel menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 bagi penemuan keradioaktifan. Seterusnya pada penghujung tahun 1897, Mary dan Pierre Curie, pasangan suami isteri dari Poland, berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukannya melalui kesan fotografi. Bermula dengan biji uranium yang dikenali sebagai Big Blend, iaitu polonium dan radium. Mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif, iaitu polonium dan radium. Pada tahun 1903, kedua-duanya menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang perubatan untuk merawat kanser. Kajian pertama Mary Curie adalah rawatan ketumbuhan atau tumor menggunakan sinaran. Bahan radioaktif. Nukleus suatu atom yang terdiri daripada proton dan neutron. Nukleus ni terdiri daripada proton dan neutron. Yang di luar ni adalah elektron. So kita hanya nukleusnya sahaja ya. Keluarkan elektronnya. So nukleus itu adalah atom yang berada di tengah-tengah ini ya. Biasanya nukleus adalah stabil, tetapi terdapat juga nukleus yang tidak stabil. Ingat lagi tingkatan 1 atom. Atom terdiri daripada 3 subatom, iaitu elektron, proton dan neutron. Nukleus itu yang berada di tengah-tengah atom itu itu adalah terdiri daripada proton dan neutron. Manakala yang berada di luar itu adalah elektron. So, bahan radioaktif adalah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil ya. Contohnya uranium, radium, bahan radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Unsur yang atom yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dikenali sebagai unsur radioaktif. Apakah maksud keradioaktifan? Keradioaktifan ialah proses perebutan secara rawak dan spontan ya bagi nukleus yang tidak stabil supaya membentuk nukleus baru yang lebih stabil. Semasa merebut bahan radioaktif memancarkan sinaran ataupun zarah radioaktif. 3 jenis sinaran radioaktif yang terpancar daripada perebutan nukleus secara spontan iaitu zarah alfa, sinar alfa, zarah beta, sinar beta, dan sinar gamma. Simbol yang biasa terdapat dalam alat atau bahan radioaktif ini adalah simbol amaran. Jenis perebutan radioaktif mungkin dialami oleh nukleus ialah kemungkinan perebutan alfa, beta ataupun perebutan gamma.
Ini dinamakan sempena jenis sinaran radioaktif yang terpancar. Pembebasan tenaga dalam bentuk dan sinaran radioaktif atau zarah-zarah yang bertenaga merupakan hasil daripada proses perebutan radioaktif. Beberapa jenis perebutan radioaktif yang berlainan boleh berlaku secara serentak. Ini adalah sinar-sinar radioaktif yang dipancarkan oleh bahan radioaktif ataupun nukleus yang tidak stabil. Nukleus atom, nukleusnya sahaja yang terdiri daripada proton dan neutron. Nukleus yang tidak stabil ini akan mengalami proses perebutan radioaktif untuk menjadikannya nukleus yang lebih ringan dan stabil. Dengan memancarkan 3 jenis sinaran sama antara alfa ataupun sinar alfa. Sinar alfa simbolnya adalah alfa. Ini adalah simbol dia. Zarah alfa ataupun sinar alfa mengandungi 2 proton dan 2 neutron yang dibebaskan. So zarah alfa ini ataupun sinar alfa akan membebaskan nukleus helium yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. So 4 protonnya adalah 2. So dia akan membebaskan nukleus helium. Kemudian zarah beta simbolnya adalah macam ni. Ini adalah simbol untuk sinar beta. Sinar beta iaitu membebaskan elektron. Yang terdiri daripada elektron, simbolnya E, dan di sini kosong, negatif 1. Kemudian yang ketiga sinar gamma. Sinar gamma yang dibebaskan merupakan sejenis gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Gelombang elektromagnetik. Macamlah gelombang. Kita lihat perebutan uranium-238. So ini merupakan nukleus yang tidak stabil. So untuk jadikan dia nukleus yang lebih stabil, bila berlaku perebutan, dia akan membebaskan satu sinaran, ada alfa, beta ataupun gamma. Nukleus uranium, U. Di bahagian atas ini adalah hasil tambah proton dengan neutron. 238. So di sini kita letak 238. Dan di bahagian bawah ini adalah nombor proton. Ini adalah nombor proton tambah neutron, nombor nukleon. Dan yang di bawah ini adalah proton. Uranium-238 ini akan mereput menjadi nukleus yang lebih stabil, iaitu thorium. Simbolnya adalah TH. So sini nombor proton dan neutronnya adalah 234, nombor protonnya adalah 90. So dia akan mereput menjadi nukleus yang lebih stabil dan membebaskan satu sinaran radioaktif. 238 tolak 234, 4. 62 tolak 92. Ini adalah nukleus helium. 2 proton, 2 neutron. So nombor nukleon dia adalah 4. 2 tambah 2, 4. Sinaran radioaktif jenis zarah alfa. Ini adalah berbahaya. B. Perebutan thorium. Ini adalah nukleus yang tidak stabil. Mereput untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Nukleus yang lebih stabil adalah dengan memancarkan satu sinaran, simbol TH. Kemudian 90 tambah 144, nombor nukleon dia 234. Kemudian di bahagian bawah itu adalah nombor proton. So thorium-234 90 mereput menghasilkan nukleus yang lebih stabil, iaitu protactinium. Pa. Nombor nukleon dia adalah 91 tambah 143 adalah 234. Protonnya adalah 91. Kita tak tahu, so kita akan tolak nombor ni daripada yang asal kepada yang akhir, ya. So asal dia 234 tolak 234, kita akan dapat kosong. 90 tolak 91, kita akan dapat negatif 1. So nombor kosong negatif 1 ini adalah elektron, sinaran beta. Ini adalah perebutan thorium-234 menjadi protactinium-234 dengan membebaskan sinaran
radioaktif iaitu sinaran beta yang sangat berbahaya berbanding zarah alfa. Terusnya, perebutan kobalt-60 adalah nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil, iaitu dengan mengalami perebutan menjadi nukleus yang lebih stabil, dengan memancarkan satu sinar. CO core nukleon dia 27 tambah 33 adalah 60. Proton dia 27. Merebut menjadi kobalt-60 juga. Kobalt-60 yang lebih stabil Dan membebaskan satu sinaran radioaktif iaitu sinaran gamma, ya, yang lebih berbahaya berbanding dengan alfa dan beta. Perebutan radioaktif ialah proses rawak, ya, secara rawak dan secara spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil akan memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang punya nukleus yang tidak stabil dan merebut secara spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif itu contohnya karbon 14, radon 222, dia punya simbol C14, ini radon Rn222, thorium 234, TH234, uranium 238, simbol dia U238. Seterusnya kita pergi kepada unit keradioaktifan. Unit pengukuran bagi keradioaktifan yang pertama sekali diperkenalkan ialah curie, iaitu unitnya PTCI. Kadar perebutan nukleus yang tidak stabil atau keaktifan dalam perebutan nukleus diukur dalam unit curie. 1 curie ialah 3,7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Iaitu 1 curie adalah sama dengan 3,7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Unit SI bagi keradioaktifan ialah becquerel. BQ. 1 becquerel BQ ialah 1 perebutan sesaat, iaitu 1 BQ sama dengan 1 perebutan per saat. Separuh hayat perebutan radioaktif. Separuh hayat, simbolnya T, time. T setengah adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang tidak stabil berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Keaktifan bahan radioaktif bergantung kepada bilangan atom yang belum merebut. Apabila satu sampel radioaktif merebut, bilangan atom yang sudah merebut semakin bertambah. Kemudian bilangan atom yang belum merebut semakin berkurang. Sejumlah bilangan atom adalah tetap. Ini adalah belum merebut, ya. Ini belum merebut, warna pink belum merebut. Setelah 5 hari, separuh merebut. Ini sudah merebut, dia warna kuning ni. So separuh hayat yang pertama dia separuh. 1/2 belum merebut, 1/2 lagi sudah merebut. Kemudian separuh hayat yang kedua, 1/4 yang tinggal, ya. 3/4 sudah merebut. Separuh hayat yang ketiga lagi 1/8 belum merebut, manakala 7/8 sudah merebut, ya. So bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2, perebutan nukleus suatu unsur radioaktif dengan separuh hayat 5 hari. Separuh hayat T 1/2 bagi unsur-unsur radioaktif itu adalah berbeza. Separuh hayat perebutan radioaktif. Ini contohnya unsur radioaktif bagi uranium 238 separuh hayatnya adalah 4.500 juta tahun. Karbon 14 5.730 tahun, radium 226 1.620 tahun, kobalt 60 5,3 tahun, fosforus 32 15 hari, iodin 131 8 hari, natrium 24 15 jam, protactinium 234 72 saat, paling cepat, ya, dia merebut. Radon 220 56 saat dan polonium 214 adalah 0,164 saat. Lihat contoh 1, protactinium 234, simbolnya Pa234, merebut menjadi uranium 234 iaitu U234 dengan separuh hayat simbolnya T setengah iaitu 5,2 jam. Itu kan jisim protactinium 234 ni selepas 20,8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Setengah 5,2 jam.
So asal 0 jam. Dan dia mereput separuh hayat 5/2 jam. So sini adalah 5/2 jam. Okey, kemudian dia mereput lagi 5/2 jam. So kita tambah, kita akan dapat 10/4 jam. Kemudian dia mereput lagi, okey, separuh hayat. So 5/2 jam, kita akan dapat 15/6 jam. Kemudian dia mereput lagi separuh hayat, okey, 5/2 jam, itu 20/8 jam. Okey, so kita dapat 28 jam. Okey, so kita stop. Okey, so jisim asal dia adalah 80 gram. Okey, kemudian di sini dia akan menyusut separuh, so 40 gram, kemudian 20 gram, kemudian separuh lagi 10 gram dan separuh lagi 5 gram. So jisim protektinium 234 selepas 20/8 jam ialah 5 gram. Contoh yang kedua, graf keaktifan melawan massa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8/4. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat? Okay, separuhan asal adalah 800 becquerel, nampak ni, ya, ini keaktifan asal ya. Okay, so separuh 800 bahagi 2 lah, separuh hayat adalah setengah darab 800 becquerel adalah sama dengan 400 becquerel. Okay, apabila keaktifan ialah 400 becquerel, masa yang sepadan adalah 40 saat. Okay, seterusnya kita pergi kepada latihan 1. Satu sampel natrium 24 mengandungi 9,600 nukleus. Separuh hayat natrium 24 ialah 15 jam. Soalan A, berapa lamakah masa yang diperlukan supaya bilangan nukleus natrium 24 dikurangkan kepada 1,200? Soal dia adalah 9,600. So 9,600 ini mereput separuh hayat menjadi 4,800 nukleus. Okay, mereput lagi separuh hayat. So separuh hayat 4,800 bahagi dengan 2, tinggal 2,400 nukleus. Kemudian mereput lagi separuh hayat, kurang ya, akan berkurang menjadi 1,200 nukleus. Separuh hayat itu memerlukan masa 15 jam. So sini 15 jam, 15 jam, 15 jam. Soalannya, berapa lamakah? So jumlah dia, jumlah masa yang diperlukan. Oleh itu jumlah masa yang diperlukan sama dengan 15 jam tambah 15 jam tambah 15 jam sama dengan 45 jam. Soalan B, apakah bilangan nukleus yang tertinggal jika sampel tersebut dibiarkan selama 2/5 hari? Soalan B, apakah bilangan nukleus yang tertinggal jika sampel tersebut dibiarkan selama 2/5 hari? 2/5 hari, 1 hari 24 jam. So 2/5 darab 24 jam, kita akan dapat sama dengan 60 jam. Selama 60 jam, bilangan nukleus itu akan mereput 4 kali separuh hayatnya. 4 kali separuh hayat, 15 jam, 15 jam, 15 jam, 15 jam sama dengan 60 jam. Okay, 4 kali separuh hayat ya. So bilangan nukleus yang tinggal selepas 60 jam ialah 600 nukleus. Okay, so inilah yang tertinggal selepas 60 jam. Latihan yang kedua, 75% daripada atom gallium 65 Ga65 telah mereput selepas 1 jam. Apakah separuh hayat bagi Ga65? Okay, so diberi 75% yang telah mereput. Okay, so sebelum mereput adalah 100%. Dan seterusnya, separuh hayat pertama adalah 100% lagi masih atom Ga65 belum mereput ya, ataupun 0% atom Ga65 yang telah mereput. Baru kita bahagi 2 lah separuh hayat pertama. So 50% atom Ga65 belum mereput. Okay, yang belum mereput. Manakala yang sudah mereput adalah 50% atom Ga65 telah mereput. Separuh hayat yang kedua, 25% atom Ga belum mereput lagi.
Okey, so 75% telah mereput. So diberi bahawa 75% daripada atom Ga, gallium 65 atau Ga65 telah mereput selepas 1 jam ataupun 2,5 ya. 2 separuh hayat. Okey, 2 kali separuh hayat. Okey, so oleh itu 2,5 iaitu 2 kali separuh hayat adalah sama dengan 1 jam. So separuh hayat adalah setengah jam ya. 1 bahagi dengan 2. 1 bahagi 2 sama dengan setengah jam. Latihan yang ketiga, cobalt 60. Okay, simbolnya CO60 mereput menjadi nikel 60. Itu simbolnya Ni60 dengan separuh hayatnya iaitu T setengah. Simbol T setengah adalah separuh hayat. Separuh hayatnya adalah 5 tahun. So hitungkan jisim cobalt 60 selepas 20 tahun. Jika jisim asalnya adalah 16 gram selepas 20 tahun, berapakah jisim asalnya yang tinggal ya? So penyelesaian 0 tahun. So separuh hayatnya adalah 5 tahun. Separuh hayat yang kedua adalah 5 tambah 5, 10 tahun. Separuh hayatnya lagi sehinggalah 20 tahun ya. Okey, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Selama 20 tahun. So, separuh hayatnya 5 tahun. Jadi cara kita tulis 0 tahun, kemudian mereput kepada separuh hayat selama 5 tahun. Kemudian mereput lagi separuh hayat. Separuh hayat. So, ada 4 kali separuh hayat. Okey, so kita tengok jisim asalnya adalah 16 gram. Okey, 16 gram. So 5 tahun dia akan menyusut, dia akan berkurang separuh iaitu tinggal 8 gram. 5 tahun seterusnya lagi dia akan berkurang lagi separuh iaitu 4 gram. Kemudian 5 tahun yang seterusnya dia akan berkurang lagi sebanyak 2 gram dan selepas 20 tahun jisim yang tinggal adalah 1 gram. Maka jisim cobalt 60 yang tertinggal lepas 20 tahun adalah 1 gram. Masteri PT3. Okay, soalan berbentuk peperiksaan. Okay, PT3. Raga di bawah menggambarkan perebutan suatu bahan radioaktif. Okay, bahan radioaktif 600 nukleus yang tidak stabil. Okay, telah mereput separuh hayat, berkurang menjadi bahan radioaktif 300 nukleus yang tidak stabil. Soalan A, berikan istilah yang diberikan kepada masa 10 jam yang ditunjukkan dalam rajah tersebut. Separuh hayat. Simbolnya adalah T setengah. B, berapakah jumlah nukleus yang tidak stabil yang akan tinggal jika bahan radioaktif tersebut dibiarkan selama 10 jam? Bilangan nukleus tidak stabil yang tinggal lepas 10 jam ialah 300 nukleus dibahagikan dengan 2, so sama dengan 150 nukleus. So kalau pernah dapat jawapan ni, dapatlah 2 markah ya. Selain ini dapat jawab ni 1 markah. Kita pergi kepada soalan di buku teks praktis formatif 8.1 muka surat 237. Pertama, nyatakan tokoh yang pertama menemukan pertama sekali ialah sinar X, iaitu Wilhelm Röntgen. Yang menemukan sinaran radioaktif yang pertama adalah Henry Becquerel, dan sinar gamma yang dikeluarkan oleh radium adalah Marie dan Pierre Curie. Okey, soalan yang kedua, apakah maksud keradioaktifan? Keradioaktifan adalah proses perebutan, perebutan secara spontan suatu nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Soalan yang ketiga, namakan 2 unit keradioaktifan. Unit yang pertama adalah Curie, adalah Ci, dan yang kedua adalah Becquerel. Ini yang sebenarnya nama-nama tokoh yang menemukan bahan keradioaktifan itu ya. Curie dan Becquerel, unitnya Ci dan Bq. Soalan B, apakah kuantiti yang diukur dalam unit keradioaktifan? Kuantiti yang diukur adalah kadar perebutan nukleus unsur radioaktif. Seterusnya, berikan 3 contoh unsur radioaktif. Contoh, karbon 14, simbolnya C14, radon 222,
Okay, Rn222, thorium 232, thorium 232. Okay, uranium 238, okay, U238. Okay, ada banyak lagi. Okay, ini adalah contoh. Kelima, apakah maksud separuh hayat? Separuh hayat itu simbolnya T setengah adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput. Dia akan berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. So, sampai sini sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.